Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana adik? Sihat? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi hari ini Ustaz Mi akan bawa adik-adik untuk sama-sama kita belajar pada tajuk yang sebagaimana di paparan, dakwah memacu kemajuan pendidikan Islam tingkatan 4 KSSM, pelajaran yang ke-7 bidang Al-Quran. Adik-adik boleh buka buku teks, suruh buku teks pada muka surat 43 hingga 47. Jadi jom adik kita tengok dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, membaca dan memahami surah Fussilat ayat 33. Yang kedua, menjelaskan tuntutan ayat. Yang ketiga, menerangkan pengajaran ayat. Yang keempat, mengetahui bentuk soalan SPM dan teknik menjawab berdasarkan modul mantap yang Ustaz Mi bawakan. Yang kelima, menjawab 25 soalan kuis di bahagian deskripsi sebagai pengukuhan kepada adik-adik, insya-Allah. Jadi adik-adik, inilah ayat surah Fussilat ayat 33 sebagai asas tajuk kita pada hari ini. Ustaz Mi bacakan dan adik-adik boleh ikut, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Surah Fussilat ayat 33. Jom kita tengok dia punya potongan ayat, maksud bagi potongan ayat. Yang pertama, waman ahsanu qawlan dan siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah, wa amila salihan, dan beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku dari kalangan orang Islam. Inilah dia yang menunjukkan bahawa dakwah ini adalah sesuatu yang dituntut dalam agama kita. Tak ada lagi perkataan yang lebih baik daripada kita menyuruh orang buat baik dan kita mengamalkan apa yang kita sampaikan itu, dan kita katakan pada diri kita, innani minal muslimin, dan aku adalah dari kalangan orang Islam. Okey adik, sekarang kita tengok maksud dakwah. Maksud dakwah ialah menyeru supaya melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya. Pendek ya adik-adik. Okey, jadi kita tengok soalan daripada modul mantap. Ayat di atas menyatakan mengenai tuntutan mendakwah kepada semua manusia. Berdasarkan ayat di atas, nyatakan, kata tugas, maksud dakwah, kehendak soalan dan markahnya 2. Jadi adik-adik untuk soalan maksud ini macam mana biasa, kena ada 2 frasa. Frasa pertama, frasa kedua. Jadi adik-adik letakkan kepala jawapan dia dulu. Maksud dakwah ialah tu kepala jawapan, letakkan di bawah tu jawapan. Okey, frasa pertama, menyeru supaya melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Okey, ingat kata kunci menyeru, ingat kata kunci melakukan perintah Allah. Terus tulis satu ayat yang cantik, menyeru supaya melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pergi kepada frasa kedua untuk dapatkan markah yang kedua, dan meninggalkan larangan Allah. Kata kuncinya meninggalkan larangan Allah. Inilah cara menjawab soalan bagi nyatakan maksud dakwah. Okey, kita terus. Tuntutan ayat, maknanya daripada ayat tadi apa yang dituntut kepada kita? Yang pertama, berdakwah. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, menjadikan Islam sebagai cara hidup. Okay, kita tengok soalan modul mantap yang kedua ni. Senaraikan 3 tuntutan dalam ayat di atas. Okey, 3 tuntutan. Jadi kata tugasnya senaraikan. Berapa dia minta? 3. Apa kehendak soalan? Tuntutan dalam ayat di atas. Berapa markah? 3 markah. Jadi 1 tuntutan, 1 markah. Okey, jadi letakkan kepala jawapan macam mana biasa. 3 tuntutan dalam ayat di atas, nokta bertindih tu kepala jawapan. Kemudian letakkan jawapan dalam bentuk point. Diminta 3, 1, 2, 3. Letak jawapan. Tengok kata kunci berdakwah, tak berdakwah. Kata kunci beramal soleh, letak beramal soleh. Kata kunci menjadikan Islam cara hidup, letak menjadikan Islam cara hidup. Selesai. Okey, tengok seterusnya. Ini adalah Ustaz Mi ambil dalil dakwah dan ada spektrum ilmu di dalam buku teks, dan daripada situ Ustaz Mi letakkan soalan daripada modul mantap. Okey, kita tengok dulu dalil dakwah. Okey, dalil dakwah Ustaz Mi bagi maksud je adik-adik, nak cepat. Serulah
surah An-Nahl, dalil dia surah An-Nahl ayat 125. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat pengajaran yang baik, dan bahaskanlah mereka secara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui akan orang yang sesat daripada jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat petunjuk. Okey, ini dalil dakwah. Serulah ke jalan Tuhanmu. Tu dalil dakwah. Kemudian kita ada spektrum ilmu, hadis Nabi Muhammad SAW, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a, wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim syai'a. Maksudnya, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menyeru kepada petunjuk kebaikan, baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutnya, tidak berkurang sedikit pun. Maknanya untung, kita dapat pahala mengalir. Orang selalu sebut pahala mengalir, inilah dia, daripada pahala mereka. Dan sesiapa yang menyeru kepada kesesatan, baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutnya, tidak berkurang sedikit pun daripada dosa mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Okey, jadi kesimpulannya, yang kedua, siapa dakwah dapat pahala mengalir. Begitu. Yang ketiga, spektrum ilmu, daripada surah Fatih ayat 10. Ustaz membacakan maksud dia, sesiapa yang mahukan kemuliaan, maka Allah jualah segala kemuliaan kepadanya lah, naik segala perkataan yang baik, dan amal yang soleh pula diangkatnya naik. Dan orang yang merancang kejahatan adalah bagi mereka azab yang berat, dan rancangan jahat mereka akan rosak binasa. Kesimpulan daripada ayat ni menunjukkan apa? Orang yang buat dakwah, Allah Ta'ala akan beri kemuliaan kepada dia, dinaikkan darjatnya. Okey, kita tengok soalan modul mantap. Jelaskan dua sebab berdakwah merupakan perbuatan mulia. Kita tengok dia punya kata tugas dia. Jelaskan berapa dia nak? Dua. Apa kehendak soalan? Sebab berdakwah merupakan perbuatan mulia. Sebab. Okey, berapa markah? 2 markah. 2 markah untuk kata tugas jelaskan 3 patah perkataan hingga ke 4 patah perkataan. Okey ya. Jadi macam mana biasa, tak kepala jawapan dulu. 2 sebab berdakwah merupakan perbuatan yang mulia, nokta bertindih. Kemudian letakkan poin dalam bentuk poin untuk isi jawapan. Satu apa, nombor 2 apa, tak jawapan. Tengok balik kata kunci. Okey, kata kunci tugas para nabi dan rasul, tak tugas para nabi dan rasul. Kemudian kata kunci kedua, mendapat ganjaran pahala. Daripada kata kunci mendapat ganjaran pahala. Selesai. Nanti adik-adik faham kan? Alhamdulillah. Okey, kita tengok seterusnya adik-adik. Ini pengajaran ayat. Pengajaran ayat ada 3. Yang pertama, kita hendaklah berdakwah kerana dakwah ialah sunnah Rasul. Allahu Akbar. Yang kedua, kita hendaklah beramal soleh supaya menjadi contoh kepada orang lain. Yang ketiga, kita hendaklah menjadikan Islam sebagai cara hidup yang sempurna. Okey, jadi kita tengok dia punya soalan. Terangkan 2 pengajaran ayat tersebut. Kata tugas terangkan. Berapa dia minta? 2. Apa kehendak soalan pengajaran ayat tersebut? Pengajaran mesti ada kita hendaklah. Ingat tu. Okey, jadi berapa markah? 4 markah. Bagaimana biasa, tak lu kepala jawapan 2 pengajaran ayat, nokta bertindih. Tu kepala jawapan. Kemudian letakkan jawapan dalam bentuk poin. Nombor 1 apa, nombor 2 apa. Sebab dia minta 2, letak 2. Kemudian isi sekarang. Isi nombor 1 mesti ada kita hendaklah. Sebab soalan dia pengajaran. Kehendak soalan dia pengajaran. Kita hendaklah. Kemudian mesti ada isi, kena ada kata hubung, dan kena ada huraian. Jadi isinya, kita tengok kata kunci berdakwah. Kita hendaklah berdakwah, isi. Kata hubung kerana, huraiannya dakwah ialah sunnah Rasul. Nombor 2, kita hendaklah. Isinya beramal soleh. Kata kunci kan? Beramal soleh. Kata hubung supaya. Huraiannya menjadi contoh kepada orang lain. Selesai soalan pengajaran. Alhamdulillah. Okay, ini soalan kebat. Berdakwah. Dia bagi orang kata apa? Instrumen lah dia bagi kan. Berdakwah adalah tanggungjawab bersama. Kemudian ataupun stimulus orang panggil. Berdakwah adalah tanggungjawab bersama. Sebagai seorang murid, bagaimanakah cara anda menjalankan tanggungjawab di atas? Jadi, kita tengok di situ ada bagaimana. Bila bagaimana, kena ada cara. Dia minta cara dan dia juga minta kata kerja. Apa kita nak buat? Okey? Jadi, kita tengok cadangan isi. Menasihati, menjadi contoh, menegur perkara kemungkaran. Jadi, Ustaz Mi ambil dekat sini, menasihati sebagai isi. Jadi,
Macam mana biasa, mesti ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan, dan kena ada 3 titik. Jadi kita pergi kepada titik yang pertama dulu. Isi dulu. Isi, saya akan menasihati rakan. Selesai. Isi. Kemudian kita nak pergi kepada huraian, kena ada kata hubung. Ustaz ni pilih supaya. Kemudian kena ada huraian selepas itu. Huraiannya mengamalkan cara hidup Islam. Buat ringkas-ringkas je adik-adik. Sebab pemeriksa tak suka banyak-banyak kita tulis. Buat sikit-sikit jadi mudah dia nak tanda. Sebab satu isi, satu perkara tu satu markah sahaja. Okey, contohnya yang penting lengkap tau. Supaya jangan tergantung pula. Kena faham. Okey, kemudian dah titik pertama, kita pergi kepada huraian lengkap. Contohnya memberitahu mereka tentang cara berpakaian dalam Islam. Ni kita boleh letak contohnya, akibatnya, kesannya, seperti macam-macam boleh, asalkan sesuai dengan yang kita nak buat ni, dan mudah adik-adik nak letak. Ustaz Mi lebih suka letakkan contohnya sebab mudah. Contohnya memberitahu mereka tentang cara berpakaian dalam Islam. Selesai. Titik kedua, kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulannya, kita hendaklah mengajak kepada kebaikan agar terselamat dari azab akhirat. Okey, kesimpulan kita mesti ada pendahuluannya. Kesimpulannya, kita hendaklah mengajak kepada kebaikan, tu isi, agar kata hubung, dan last sekali huraian, terselamat dari azab akhirat. Selesailah jawab soalan kebat. Maka selesailah adik-adik pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sampai sekarang bersama Ustaz Mi. Jangan lupa jawab 25 soalan kuis di deskripsi sebagai pengukuhan kepada adik-adik. Tekan link dan jawab semua soalan. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi ni adik-adik, sebagai tanda terima kasih adik-adik kepada Ustaz Mi. Dan mudah-mudahan adik-adik boleh tengok lagi video Ustaz Mi yang akan datang, yang Ustaz Mi buat khas untuk adik-adik, dan sebarkan kepada rakan-rakan yang lain. Tahniah semua, jumpa lagi. Assalamualaikum, jazakumullah khairan.